Sebelum saya start ni, saya nak tanya dulu, bila kita dengar perkataan gelombang, apa yang first kali terlintas dalam kepala awak ni? Pasal gelombang. Cahaya. Cahaya lain, Bunyi. bunyi. Itu jenis-jenis gelombang. Kalau awak tengok apa, gelombang ni apa? Bila kita dengar perkataan gelombang ni, kita terbayangkan apa? Terbayangkan apa yang kita terbayangkan dalam fikiran? Gelombang. Yelah. Memang macam Gelombang. wifi ya. Itu macam wifi. Okay, so itu sebenarnya dia, kalau saya wifi tu dia ada gelombang jugalah. Tapi itu adalah gelombang elektromagnet. Biasa kalau saya tanya apa tu gelombang, akan ada yang kata ombak kat laut, ombak kat pantai. Okay, so itu pun gelombang juga. Okay, so so dalam 5.1 ini iaitu asas gelombang. Okay, awak akan lihat semua benda ni. Okay, kita akan memerihalkan gelombang apa tu gelombang kita akan kenal, kita akan menyatakan jenis-jenis gelombang yang ada, and then boleh membandingkan antara gelombang melintang dan juga gelombang membujur. Kemudian kamu akan lihat ciri-ciri gelombang yang lain, iaitu kita ada amplitude, tempo, frekuensi, panjang gelombang, lambda dan juga laju gelombang. And then akan lihat graf, ada dua jenis graf dalam gelombang, iaitu graf sesaran lawan masa dan juga graf sesaran jarak. Dan yang terakhir sekali, menentukan panjang gelombang, lambda, frekuensi dan laju gelombang. So dalam 5.1 ni ataupun dalam bab ini, dalam bab gelombang ni, ada satu je formula yang awak kena tahulah, iaitu laju formula yang untuk 5.1.6. Okay, so kita akan tengoklah sekali nanti. Okay, seketul batu yang dibaling ke dalam air. So apakah yang anda lihat? Nampak tak video ni? Kecil pula. Malah nampak macam besar. Okay, dia nampak? Nampak kan? Okay. Biasalah, ni semua orang pernah buat. Baling batu dalam air kan. Bila baling batu kita nampak. Bising pula. Awak ada dengar ke suara dia cakap? Ke suara saya je awak dengar? Suara cikgu. Dengar tak bunyi dia? Suara video ni dengar tak? Tak ada bunyi. Tak ada. Okay, so semua orang pernah buat lah. Kita baling batu, kita akan nampak air tu riak dia. Dia akan keluar satu riak air. Kita bagi riak lah sebab dia macam bergetar kan. Okay, dan dia kalau kita baling tu dia akan bentuk membulat. Okay, so itu adalah satu gelombang juga. Dia sedang membuat satu jenis gelombang, iaitu gelombang membulat, dengan muka gelombang yang membentuk bulatan. Okay, so itu adalah gelombang yang terhasil. Jadi, kita tengok juga ni 4 fenomena gelombang. Okay. 4 aktiviti yang kita boleh buat untuk menghasilkan bentuk ataupun jenis-jenis gelombang. Okay, semua yang 4 gambar ni, ini semua adalah contoh-contoh gelombang yang terhasil. So dia ada nama-nama dia. Okay, ada nama yang melintang, membujur, semua kamu tak tahulah yang mana satu kan. Okay, so kita tengok dulu aktiviti Okay, ni kita tak boleh nak tengok, tak buat. Jadi awak cuba tengok dulu rajah ni, dia cuba bayangkan lah. Okay, mengkaji getaran pencelup dalam tangki riak dan juga getaran tala bunyi. Okay, pernah jumpa tak tangki riak? Kalau dekat Makmal memang ada lah, tapi mungkin awak tak perasan kot. Pernah nampak tangki riak? Okay, tangki riak ni dia sebenarnya ada, dia adalah satu macam meja. Okay, macam meja. Dekat atas meja tu dia letak air tau. Dia ada air. Dan dekat atas tu dia ada, yang ini yang warna hitam macam blok hitam ni. Dekat situ dia ada vibrator dia ada penggetar. Okay, dia ada penggetar, dia ada pencelup. Jadi bila kita onkan penggetar tu, dia akan bergegar, dia akan vibrate. Dan dia akan menghasilkan getaran dekat air tu lah. So air tu nanti dia akan mempunyai satu riak yang membentuk gelombang. So kita akan tengok kesan gelombang dekat situ nanti. Okay, so bila bersemuka, kita akan lihat riak ni. Okay, so pasangkan rod sehingga pasangkan rod pencelup sehingga hujung yang berbentuk sfera bersentuh dengan permukaan air. Okay, sekiranya motor tidak bergerak.
apa akan jadi pada air? Adakah air akan bergetar ataupun tidak? Tak. Tak lah, sebab kita just letak je kan. Okay, so air dia tenang. So air tenang, dia tidak bergerak. Okay, kalau motor bergetar, barulah akan ada pergerakan pada air. So kita akan kata air itu akan terumbang-ambing ataupun air akan berombak. Macam tu. Janganlah kata bergelora. Bergelora tu macam kuat sangat kan. Okay, so tala bunyi. Okay, tala bunyi ni semua orang tahulah. Okay, pegang sebuah tala bunyi dan dapatkah anda mendengar bunyi yang dihasilkan jika alat itu tidak bergetar. So kalau kita pegang aja, ada bunyi ke tak? Ada. Tak adalah, sama macam apa-apa objek lah. Kamu pegang pensel, pegang aja. Ada tak pensel tu menghasilkan bunyi? So tak ada kan? Okay, so tiada bunyi. Tapi kalau bergetar, kalau tala bunyi ni, kalau ataupun apa-apa saja objek, kalau kita nak bergetarkan dia. Nak menggetarkan dia, kita just ketuk je dekat mana-mana permukaan. So bila ketuk, mestilah ada bunyi kan? Okay, so bila kita ada getaran, maka adalah bunyi. So ini semua adalah contoh gelombang lah. Gelombang air, gelombang bunyi. Okay, so gelombang dapat dihasilkan apabila satu sistem berayun atau bergetar dalam satu medium. Macam air tadi dia bergetar dia bergetar dalam medium air lah. Kalau tala bunyi tu dia bergetar dalam medium udara. Okay, tak tahu kenapa gelombang video jadi kecil. Dah tadi. Tak nak. Okey, ni sama tadilah. Okey, gelombang air juga membawa tenaga. Okey, perhatikan kesan tenaga yang dibawa oleh gelombang air. Tengok dia jadi kecil. Okey, nampak video tu? Nampak. Okey. Itu gambar apa tu? Video apa tu? Tsunami. Gambar. Ombak kan? Ataupun tsunami lah. Semua orang tahu tsunami tu apa. Jadi sebenarnya fenomena tsunami ni dia menerangkan tentang tenaga gelombang juga. Jadi apa yang berlaku kan? Tsunami ni sebenarnya dia membawa satu tenaga yang sangat besar. Tenaga tu kalau kita nak tengok ombak ni tenaga dia daripada mana, kita tengok dia punya ketinggian ombak. Kalau ombak tu kecil, okay, so tenaga dia kecil je lah. Macam yang dia pergi kat pantai tu kan. Tapi kalau macam dekat tsunami ni, ombak dia sangat tinggi. Okay, berapa meter? Saya pun tak pasti berapa meter lah. Dia sangat tinggi, maksudnya tenaga yang dia bawa tu adalah sangat besar. So bila ombak ni sampai ke kawasan tepi pantai, ke kawasan pesisir lah, dia boleh memusnahkan apa sahaja yang ada kat tepi tu. Okay, sebab dia tenaga dia tinggi. Okay, jadi itu yang dikata gelombang air juga membawa tenaga. Jadi ombak pula. Gelombang ni sebenarnya dia bukan sahaja satu pergerakan, tapi pergerakan itu dia membawa tenaga. Okay, tenaga tu dia bergantung kepada saiz gelombang tu. Okay. So apakah itu gelombang? So gelombang adalah satu proses memindahkan tenaga daripada satu tempat ke tempat yang lain. Okay. So macam air tadi dia daripada tengah laut, dia pindahkan tenaga ke tepi pantai. Okay, kalau dalam tangki riak tu dia pindahkan daripada penggetar ke air lah, ke permukaan air. Okey, kemudian kita ada tala bunyi. So tala bunyi tu juga dia pindahkan tenaga juga tapi melalui medium udara. Okey, yang gambar bawah ni tahu kan gambar apa? Tahu. Okey, yang ini kita panggil slinky spring ataupun spring slinky. Okey, spring slinky. So spring slinky ni okey saya tahulah ramai dah pernah main kan, dah pernah guna. So kita boleh buat satu gerakan satu gerakan gelombang menggunakan spring slinky. Jadi spring slinky ni dia juga boleh memindahkan tenaga. Okay. So ni kalau buka ni kan kecil pula video dia. Tenaga. Apa tu? Sorry. Okay, sekejap. Boleh nampak kan? Okay, yang ni vibrator tangki riak tadi. So kita, okay nampak Bila kita on kan, nampak gelombang ataupun air tu dia mempunyai satu riak. Dia bergetar juga. Okay, yang ini pandangan daripada tepi lah. Pandangan tepi, kita akan nampak sikit. Ni sebab getaran dia kecil. So kita nampak ombak tu kecil je lah. Kalau getaran tu agak kuat, kita boleh menghasilkan satu bentuk gelombang yang agak besar juga. Okay. Okay.
Okey, kita tengok apa jadi pada daun tu. Masih awak nampak ke tak? Boleh nampak daun tu dia tak bergerak. Dia tidak bergerak. Dia berada pada kedudukan yang tetap. Okey. So sebenarnya sebab tadi kita kata gelombang memindahkan tenaga. So dia hanya memindahkan tenaga. Dia tidak memindahkan objek. Kalau objek ada dekat atas air tu, dia hanya bergerak mengikut bentuk gelombang. Tapi dia tidak berpindah kedudukan. Okay, so sebab gelombang ni dia hanya memindahkan tenaga sahaja. Panjang sebenarnya dia punya explanation ni. Saya ringkaskan. Okay, so apa yang anda lihat pada okay, apa yang anda lihat yang dalam tangkirian ni, so gelombang air dihasilkan. And then apa arah perambatan gelombang? So arah perambatan dari kanan ke kiri. Perambatan ni adalah gerakan So biasa kita akan gunakan istilah perambatan. So kita tak akan guna gerakan gelombang. Tidak. Arah gerakan gelombang pun tidak. Kita akan gunakan istilah perambatan. So perambatan adalah arah gerakan gelombang. So kalau tanya apakah arah perambatan gelombang? So arah perambatan gelombang, tengoklah arah dia pergi mana. Kalau macam gelombang kat laut tu, arah perambatan ni adalah ke pesisir pantai. Ataupun apa lagi? Kita nak kata arah dia ke benteng. Itu arah perambatan arah pergerakan gelombang. So kalau video ni dia kata daripada kanan ke kiri. Okey, daun mewakili satu zarah air. Bagaimana zarah air bergerak? So zarah air bergerak ke atas dan ke bawah. Kita tengok gerakan daun tadi, dia just ikut flow gelombang tadi. Atas bawah, atas bawah. Okey. Okay, semasa gelombang bergerak, ada orang panggil saya ke? Cikgu. Ya. Macam mana pusaran air terjadi cikgu kat tengah-tengah laut tu? Pusar itu dia berlaku sebab ada satu perubahan permukaan. Maksudnya dekat tengah-tengah tu kan, macam dia sama macam dia kurang macam fenomena tsunami. Macam mana tsunami tu boleh terjadi? Sebab ada gerakan ataupun perubahan pada dasar laut. So bila dia ada pergerakan, maka dia menghasilkan satu tenaga daripada bawah. So daripada tenaga daripada bawah tu dia akan menyebabkan perubahan dalam air lah. So sama juga macam pusaran tu. Okey, sekejap saya sambung tadi. Okey, semasa gelombang bergerak, adakah daun bergerak bersama gelombang? Okey, daun tidak bergerak bersama gelombang, ia hanya bergerak ke atas dan ke bawah pada kedudukan asal. Kalau dia bergerak bersama gelombang, dia akan dihanyutkan lah macam tu. Tapi ini tidak. Okey, kalau ikut kan sebenarnya dia tidak bergerak lah. Okey, so gelombang dipindahkan tenaga semasa mereka bergerak melalui zarah air. Tetapi gelombang tidak membawa zarah air bersama-sama. Dia hanya membawa tenaga. Okey, sebab itu daun masih berada di kedudukan asal. So kena ingat, gelombang hanya memindahkan tenaga. Dia tidak memindahkan zarah air. Okey, so kita tengok contoh soalan ni. So bagaimana gelombang memindahkan tenaga? Okey, apabila batu, nampak air rajah ni, kita ada satu gelombang air, kita ada dua objek, batu dan juga kok ni gabus lah. Okey, gabus, dia ringan. Okey, so apabila batu dijatuhkan ke dalam kolam, gelombang air akan dihasilkan. So tenaga batu itu ditukarkan ke bentuk gelombang. Okey, masa kita baling batu lah. So, kita baling batu, dia akan menghasilkan satu gelombang air. Dan tenaga daripada batu tu, tenaga kinetik, tenaga kepayaan dia akan bertukar kepada bentuk gelombang. Sebab gelombang tu tenaga kan. Okey, so gelombang air merambat di atas permukaan air. Arah perambatan gelombang air adalah daripada, okey, so kalau kita tengok ni dia kiri ke kanan lah. Okay, arah perambatan dia. Okey, so gabus mewakili zarah air. Okey, so gabus tidak bergerak bersama gelombang air, tetapi ia bergerak ke atas dan bawah. Okey, so dia macam daun tadi. So apakah yang dipindahkan oleh gelombang? So jawapan dia adalah apa yang dipindahkan oleh gelombang? Tenaga. Penat kan saya cakap panjang tadi. Kalau tak jawab selain kalau jawab selain tenaga, tahulah. Okey, so gelombang memindahkan tenaga semasa merambat di sepanjang zarah-zarah air, tapi gelombang tidak membawa zarah-zarah air bersama. Berapa kali dah ulang ni.
gelombang pindah tenaga. So, kalau lepas ni tanya lagi tak tahu lah. Okay. Okay, so aktiviti ni, aktiviti ni pun sebenarnya saya akan buat kat kelas juga. Tapi yalah, silakan. So menjana idea gelombang memindahkan tenaga tanpa pemindahan jirim. Okay, so dapat lihat pada darjah, kita akan letakkan ribbon ataupun apa-apa objek kita ikatkan dekat spring tu. So ikat ribbon pada spring slinky, kedua-dua hujung spring dipegang oleh dua orang pelajar yang berlainan. Okay. Dan gerakkan hujung A dari sisi ke sisi secara mengufuk. Okay, maksudnya pelajar B ni dia pegut, dia just pegang aja, dia tidak bergerak. So orang yang A ni dia yang menggerakkan string tu. So dia gerakkan secara macam mengular lah. Okay, mengular punya gerakan. So perhatikan gerakan gelombang sepanjang spring slinky dan gerakan ribbon. Okay, so apakah yang dirasai oleh tangan murid di hujung B? Yang tetap. Okay. So B tadi dia tak bergerak. So kalau A tadi dia bergerak, apa yang B akan rasa? Getar. Rasa arah pergerakan. Getar. Dia akan rasa getaran kan? Dia akan rasa getaran. So, apakah arah pemindahan tenaga sepanjang spin slinky itu? So arah pemindahan tenaga dia? Kiri dan kanan. Kanan. Okay, daripada kiri ke kanan. Dia punya arah perambatan lah. Okay, huraikan pergerakan ribbon yang diikat pada spring slinky. So, apa pergerakan ribbon tu? Apa dia? Ribbon tu ikut arah. Diikat kan? Huraikan pergerakan. Diikat. So, apa pergerakan ribbon? Arah pergerakan dia atas bawah. Atas bawah lah. Sebab dia ribbon ni seperti dia punya zarah. Okay, dia bagi contoh lah, ribbon ni macam zarah gelombang. Jadi bila kita bergerak, ribbon tu tak bergerak. Kita gerakkan spring, ribbon tu tak bergerak. Tapi dia hanya bergetar atas dan bawah. Okay, gerakkan gelombang dari hujung A ke B. Gerakan gelombang dari hujung A ke B telah memindahkan tenaga daripada A ke B. Ribbon itu tidak bergerak dalam arah tenaga dipindahkan oleh gelombang sebab dizarah saja. So kesimpulannya gelombang dihasilkan apabila satu medium digetarkan di satu tempat tertentu ke tempat yang lain. So peramatan gelombang memindahkan tenaga tanpa pemindahan jirim ataupun zarah medium. Okay, so adakah zarah udara bergerak mengikut gelombang? So kita tengok satu lagi ni. Gambar tu jadi kecil. Harap awak nampak lah sebelum dia kecil ni. Okay, kalau kita ketuk belakang cawan tu, okay nampak. Okay, boleh nampak api tu dia akan bergerak. Okay, sebenarnya apa yang berlaku? Kenapa dia kecil pula ni? Okay, bunyi ni adalah sejenis gelombang. Okay, bunyi juga adalah sejenis gelombang. So apa yang berlaku sebenarnya, ni tak nampak saya edit ni. Okay, kita tengok ni. Okay, tu. Bila kita ketuk cawan tadi sebenarnya kita menggetarkan zarah dekat dalam bekas. So zarah ni bila dia bergetar, dalam masa yang sama dia akan pindahkan tenaga ke zarah yang sebelah dia. So yang sebelah terima zarah ni terima tenaga. So dia pindahkan ke zarah sebelah. Okay, so zarah sebelah terima, dia getar, dia pindahkan lagi. So sebenarnya dia berlaku pemindahan tenaga antara zarah. Okay? Boleh Boleh faham tak ini? Yang udara ni. Okay, so dia sebenarnya udara yang bergetar. Udara bergetar dan dia memindahkan zarah. Okay, so that's why kita akan nampak lilin tu dia bergetar. So yang ni awak boleh try. Kalau kat rumah kan ada radio. Biasa radio yang ada speaker besar tu. Okay, awak letakkan lilin kat depan dia. Awak onkan radio tu kuat sikit. So kita akan nampak getaran udara. Kita tak nampak getaran udara. Kita nampak flame tu ataupun api tu dia akan bergerak mengikut muzik tu. Okay. So mengkaji penamatan gelombang sebagai pemindahan tenaga, sesebatang lilin bernyala diletakkan di hadapan sebuah hembusan suara. Okay, nyatakan arah nyalaan lilin. So nyalaan lilin akan ke kiri dan ke kanan. Okay, dia mengikut gerakan lah.
Sebagaimanakah nyalaan api itu memperolehi tenaga untuk bergerak? So dia memperoleh tenaga daripada getaran pembesar suara memindahkan tenaga bunyi. Okay, so apabila tenaga dipindahkan oleh gelombang daripada sumber bergetar kepada penyumbang, maka tidak terdapat pemindahan zarah antara dua titik. Okay, so dia jenis gelombang yang berbeza tapi penerangan dia yang sama. So gelombang hanya memindahkan tenaga dia, so zarah dia tidak berpindah. Okay. Okay, so ini kesan-kesan pada tenaga lah yang kita boleh tengok macam tsunami tadi. Dia merosakkan harta benda, dia merosakkan hidupan. Okay, ini contoh yang paling ketara yang awak boleh nampak pada efek pada tenaga tu. Okay, so baru kita masuk kepada jenis gelombang. So kita tengok dulu profil gelombang. Okay, profil gelombang ni adalah rupa bentuk spring selingkih semasa gelombang merambat melaluinya. So bentuk yang kita buat pada spring tu kita panggil profil lah. So profil gelombang so rupa bentuk spring selingkih semasa gelombang merambat. Okay, dua jenis gelombang, gelombang progresif dan juga gelombang pegun. So gelombang progresif ni adalah profil gelombang yang merambat dengan masa. So maksudnya dia ada tempoh dia. Jadi gerakan dia ada tempoh. Okay, macam gelombang air, gelombang bunyi, gelombang bunyi tak ada. Okay, gelombang bunyi, gelombang air, gelombang bunyi, okay. So kita akan tengok itu adalah profil, gelombang progresif. Gelombang pegun pula gelombang yang tidak merambat dengan masa. So gelombang pegun ni, okay, dia adalah di mana apabila dua gelombang, okay, biasanya dia akan bergetar serentak dan dia akan bertembung pada arah yang berbeza. Okay. Awak boleh tengok dia punya info dia pada dalam buku teks ni untuk lebih lanjut lah tentang gelombang pegun . So gelombang pegun dihasilkan apabila dua gelombang progresif yang serupa bergerak dalam arah yang bertentangan dan dia bertembung. So itu adalah gelombang pegun. Maksudnya macam kamu ambil dua spring selingkih tu, seorang pegang kiri, seorang pegang kanan. So dua-dua bergerak. So kalau dua-dua kiri dan kanan bergerak, okay, dia menghasilkan gelombang pegun. Okay. And then kita ada gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnet. Okay, yang ini pun awak boleh tengok dalam buku teks. Ada dalam buku teks ni pun saya ambil dalam buku je. Okay. So gelombang mechanical ni dia memerlukan medium untuk merambat ataupun memerlukan medium untuk pemindahan tenaga. Dan dia terdiri daripada getaran zarah-zarah. Okay, contoh gelombang mechanical kita ada gelombang air, gelombang bunyi dan gelombang seismik di atas permukaan bumi. Contohnya macam gelombang seismik ni macam bukan bumi, dia macam kita getarkan atau kita ketuk ke ataupun gempa bumi ke macam tu. Okay, so gelombang elektromagnet ni tidak memerlukan medium untuk memindahkan tenaga. Dia terdiri daripada ayunan medan elektrik dan medan magnet, okay, yang bersenyap sama lain. Okay, so gelombang elektromagnet ni dia ada spektrum dia lah. Okay, nanti kita akan tengok lebih lanjut. Dia ada satu-satu topik khas untuk gelombang elektromagnet. Okay, contoh-contoh gelombang elektromagnet, gelombang radio, banyak lagi. Cahaya, gelombang cahaya ni ada certain cahaya saja. Okay, and then gelombang sinar X, kita ada sinar gamma, kita ada microwave. Itu semua adalah gelombang elektromagnet. Okay, so now baru nak tengok apa itu gelombang membujur, okay, dan apa itu gelombang melintang. Jadi, okay, kita tengok ni. Okay, titik biru boleh nampak titik biru dekat spring tu, dia mewakili zarah spring. So, apakah arah perambatan gelombang? Okay, so, kalau kita gerakkan gelombang ni ataupun spring ni kita gerakkan secara parallel atau kita gerakkan dia ke depan ke belakang, okay, kita menghasilkan satu gerakan macam dalam video tu. Okay, so apakah arah perambatan gelombang? So, gelombang merambat ke kanan dan ke depan ataupun ke depan dan ke belakang. Okay, dan bergetar ke belakang dan ke depan lah. So, dia punya arah getaran dia. Okay. Okay, ini dia tunjukkan dia punya secara detail lah. Awak boleh nampak kat situ dia punya
gelombang dia ada kawasan yang rapat dan juga kawasan yang jarak-jarak. Boleh nampak tak? Sebab saya tengok kecil ni, takut awak tak perasan. Boleh nampak tak? Boleh. Okay. So gelombang ni bila kita gerakkan ke depan ke belakang, dia akan menghasilkan satu kawasan mampatan dan juga regangan. Dari kawasan yang jarak-jarak, dari kawasan yang mampat. Okay. So apa yang boleh dikatakan tentang arah getaran zarah dengan arah perlambatan gelombang? So kedua-duanya selari. Arah perlambatan ke depan dan ke belakang, arah getaran zarah yang warna biru tu pun ke depan ke belakang juga. Okay, so bila arah perlambatan dan juga arah gerakan zarah, bila arah perlambatan gelombang dan juga arah getaran zarah adalah selari, maka itu adalah gelombang membujur. Okay. So gelombang di mana arah getaran zarah dalam medium selari dengan arah perlambatan gelombang. So kalau kita nak buat contoh gelombang membujur, kita ambil spring tadi, kita gerakkan dia ke depan ke belakang. Okay, so itu adalah contoh gelombang membujur. Okay, contoh gelombang membujur adalah gelombang bunyi. Okay, gelombang bunyi ni adalah dia menghasilkan gelombang membujur. Okay. Mana dia? Okay, ni pula. Okay, so ini nampak titik merah tu So titik merah mewakili zarah spring. So apakah perlambatan gelombang dan getaran? So kita tengok. Kalau kita getarkan dia ke atas dan ke bawah. Okay, arah perlambatan ke atas dan ke bawah. Arah perlambatan ke depan, ke belakang dan ke depan. Okay, sebab ombak pula. Gelombang tu bergerak ke depan. Okay, tapi arah getaran zarah ke atas dan ke bawah. Okay, so gelombang merambat ke kanan ataupun ke kiri dan ke kanan. Tapi zarah bergetar ke atas dan ke bawah. So dia macam tu. Okay, dia berbeza dengan gelombang membujur. So ini adalah gelombang melintang. Sekejap. Kenapa dia keluar gambar macam tu? Okay, ni. So ini adalah gelombang melintang. Gelombang di mana arah getaran zarah berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Boleh? So kita tengok sini. Kalau gelombang melintang, okay, kita ada gelombang. Bising lah. Sekejap. Subhanallah. Tak nampak. Okay. Okay, so kita tengok video ni, dia tunjuk dia buat gelombang membujur dan gelombang melintang. Kita tengok dia. Okay, yang ini gelombang membujur. Gelombang membujur arah dia selari. Pergerakan dengan zarah, getaran zarah dengan arah perlambatan gelombang adalah selari. Ya. Oh sorry, dia buat melintang dulu. Tadi dia kata dia nak buat membujur. Okay, dia melintang nampak. Pergerakan dia adalah ke depan. Dan dia punya getaran zarah adalah selari. Getaran zarah dia tak nampak lah sebab dia tak letakkan ribbon kan. Kalau tak ribbon kita nampak. Okay, so ini adalah gelombang melintang. Nampak perambatan dia. Okay, dan ini adalah gelombang membujur. Okay, nampak tu. Dia ada kawasan regangan dan juga kawasan mampatan. Okay, sekejap. Okay, nampak. Okay, so ini adalah gelombang membujur. Boleh? Okay, boleh lagi? Boleh cikgu. Tak ada orang lagi. Okay, so untuk memastikan gelombang membujur dan gelombang melintang menggunakan spin key. So, ni tak payahlah. Sama dia tadi macam video tu buat. Okay, saya skip.
Okay. Sama je macam apa yang dia buat tadi. Ni je contoh bagi soalan je. Okay. Kita nak, ni dia bagi, kita nak bagi senang faham, nak senang nampak lah. Gelombang membujur tu ada macam ulat bulu. Dia bergerak kan. Dia bergerak nyek. So itu adalah gelombang membujur. Kalau gelombang melintang ni dia macam ular gerakan dia. Okay, so itu nak bezakan lah. Okay, so sekali lagi gelombang membujur ni arah getaran zarah dan juga arah perambatan gelombang adalah selari. Manakala gelombang melintang, arah getaran zarah dan juga arah perambatan gelombang adalah berserenjang. Okay. Okay, so now baru kita nak tengok apakah ciri-ciri posisi gelombang. Komponen dalam gelombang lah kita akan tengok. Muka gelombang, amplitude panjang gelombang, tempoh, frekuensi dan juga laju gelombang. Okey. Saya tengok video tu lama. Okey, so kita tengok. Okey, bayangkan sekiranya ini merupakan permukaan air yang tenang. Apa yang berlaku jika anda celup jari ke dalam air yang tenang itu? Okey. So garis gelap dan cerah dikenali sebagai muka gelombang. So ini adalah dia baru nak celup. Sekejap So bila kita celup, kita balik batu ke, kita celup ke, dia akan menghasilkan satu riak kan. Sebenarnya yang kita nampak itu adalah muka gelombang. Okay. So muka gelombang ni adalah garisan yang menyambungkan titik-titik yang berada pada fasa yang sambung. So fasa yang sambung tu apa? Okay, sekejap kita explain. Okay. So cuma nak kamu fahamkan, yang kita nampak bentuk gelombang membulat ataupun bentuk ombak tu, okay, itu adalah muka gelombang. Okay, so kita ke sini. Okay, so tempoh, frekuensi, amplitude dan okay. Dan tekan maksud getaran. Inilah. Okay, so sebelum tu kita tengok ayunan lengkap So ayunan lengkap, kalau pendulum ni dia pergi dan patah balik. Pergi dan patah balik itu adalah satu ayunan lengkap. Okay, sebab macam ni P, daripada P pergi Q, pergi R and then dia patah balik ke P. Okay, itu baru satu ayunan lengkap. Okay, dan kalau spring tu dia daripada O, daripada asal lah. Kita tarik pergi ke B. Lepas tu dia akan terlepas, dia akan pergi ke A dan balik semula ke O. Okay, so itu juga adalah ayunan yang lengkap. Okay, so kita tengok sefasa tadi saya kata apa kan. Okay, muka gelombang adalah garisan yang menyambungkan titik-titik yang sefasa. Sefasa ni maksudnya benda kedudukan yang sama. Okay, kalau gelombang kita ada puncak. Okay, bahagian atas ni kita panggil puncak. Bahagian yang paling maksimum. Astagfirullah. Okay, yang bawah ni kita panggil lembangan. So puncak yang bahagian atas, maksimum yang atas kita panggil puncak. Yang bawah kita panggil lembangan. So titik-titik sefasa ni maksudnya semua puncak lah. Kalau semua puncak S1 ni, S2, S3, S4. So semua puncak kita panggil sefasa. Ataupun kalau semua lembangan kita panggil sefasa. Satu-satu fasa lah semua lembangan. Kalau dekat Y ni, okay, kat Y1, Y2, Y3 pun sefasa juga. Okay. Jadi sebenarnya kalau muka gelombang tadi yang kita nampak bergaris yang tu kan, itu contohlah muka gelombang. So yang kita nampak itu adalah puncak. Biasanya lembangan dekat bahagian bawah, kita tak nampak lembangan. Kita nampak tu adalah puncak. Okay, puncak ni kalau daripada atas dia berada kat tengah-tengah ni. Okay, so ni puncak dia akan berselang-seli lah. Kalau rajah keratan daripada atas, puncak dengan lembangan ni dia berselang-seli. Okay, kita ada puncak, lembangan. Puncak, lembangan. Okay, dia macam tu, dia selang-seli Kalau gelombang macam ni, dia bentuk lah. Puncak ke atas, lembangan ke bawah. Puncak ke atas, okay, puncak, lembangan. Puncak, lembangan. Okay, dia macam tu. Okay, itu kalau gelombang melintang. Kalau gelombang membujur, tadi saya cakap ada mampatan dengan regangan. So mampatan dengan mampatan yang lain sefasa. Regangan sefasa. Okay. So itu saja untuk titik-titik sefasa lah. Okay, so kita akan tengok amplitude. So amplitude ni apa? Amplitude ni adalah
sesaran maksimum. Okay. Mana? Mana? Okay. So, nyatakan maksud amplitude. Amplitude adalah sesaran maksimal satu objek. Tambah. Okay, sesaran maksimum satu objek dari kedudukan keseimbangan. Dia macam ombak tu dia punya ketinggian tu. So ketinggian ombak itu adalah dia punya amplitude So maksimum dia, sesaran maksimum yang boleh dicapai. Okay, so kalau dalam bentuk gelombang, ketinggian puncak ni dia punya amplitude. Okay, sama atas dengan bawah. Dia cuma beza dia yang atas ni positif, yang bawah ni negatif. Okay, dia punya nilai tetap sama. So sesaran maksimum satu gelombang ataupun satu objek dari kedudukan keseimbangan adalah amplitude. Okay, kalau ayunan kalau ayunan pendulum ni satu amplitude sama dengan satu ni. Satu apa? Satu itulah. Okay. Kalau spring ni satu amplitude daripada asal ke B ni satu amplitude. Okay. So sebenarnya kalau macam ayunan ni, kalau kita pindahkan kepada bentuk graf, okay, contoh daripada P P dia pergi ke O. P ke O dia jadi macam ni. Okay, kalau bentuk graf tu, P ke O dia macam ni. Okay, ni P, ni O. And then O ke R, dia akan turun bawah. Ni R, O ke O pula Q, sorry. Okay, Q ke R, dia akan turun bawah. So, sini R. Okay. R ke Q. So, R ke Q. Sorry. Akan balik. Sepuluh. Okay, ni tadi ni PQ, QR. Okay, ni Q balik. Okay, ni ke P balik. So, dia macam tu. Kalau kita pindahkan ke dalam bentuk graf lah. Ni. Okay. Okay, so itu amplitude. Okay, now kita tengok tempoh. Tempoh dengan frekuensi ni dia berkaitan tapi dia benda yang berbeza. So tempoh ni adalah masa untuk satu ayunan lengkap. Macam kalau pendulum tadi daripada P, Q ke R dan patah balik ke P. Okay. Satu ayunan lengkap berapa tempoh. Itu masa dia. Kalau frekuensi, berapa bilangan ayunan dalam satu saat. Okay, kita ambil masa. So dalam satu saat tu dia boleh buat berapa kali ayunan. Berapa kali ayunan dalam satu saat. So itu adalah frekuensi. Okay. So kita formula dia F sama dengan 1 per T lah. Frekuensi sama dengan 1 per tempoh. Ataupun T sama dengan 1 per frekuensi. Sama je. Okay. Tempoh unit dia adalah saat. Okay. Unit dia adalah saat. Manakala frekuensi unit dia adalah hertz. Okay. Ataupun saat negatif 1. Okey. Tentukan masa yang diambil untuk membuat 10 ayunan atau getaran lengkap. Okey, kita katalah kita buat eksperimen ni. 10 ayunan lengkap, dia dapat 5 saat lah. Okey, kat sini dia 5 saat. Okey, soalan A. Tentukan masa yang diambil untuk membuat 10 ayunan. So, jawapan dia adalah 5 saat. Okey. And then B, tentukan tempoh. Tempoh tadi adalah apa? Tempoh adalah masa untuk satu ayunan lengkap. So kalau 10 ayunan 5 saat. Okay. Kalau 10 ayunan 5 saat. Kalau kita nak tempoh adalah satu ayunan. Okay, masa untuk satu ayunan. So, Kosong. macam mana? 0.5 0.5. Kosong tadi. So cara dia 5 bagi 10 lah kan? Bagi 10. Dapatlah 0.5 saat. So untuk yang ni lah. Okey, untuk C, tentukan frekuensi. So frekuensi tadi kita ada formula 1 per tempoh. Jadi sama dengan 1 bagi 0.5 saat. Jawapan dia berapa? Berapa? Dua.
hertz. Okay, ataupun 2 saat itu satu. Okay, so maksudnya frekuensi ni, tadi frekuensi maksud dia adalah bilangan ayunan dalam satu saat. Okay. So bila satu ayunan, untuk buat satu ayunan lengkap, tempoh dia 0.5 saat. So frekuensi ni bilangan ayunan dalam satu saat, maksudnya dalam satu saat, dia boleh membuat 2 ayunan lengkap. Okay, boleh? Boleh. Paling jauh, pandah. Okay, tulis satu persamaan. So formula dia F sama 1 per T. So unit SI bagi tempoh. Ni frekuensi. Untuk tempoh dia 1 saat. Sudah. Kenapa dia tak nak ni? So nyatakan maksud panjang gelombang. So ini kita tengok yang berikutnya. Panjang gelombang adalah jarak antara 2 titik sefasa. So kalau sefasa tadi puncak dengan puncak, lembangan-lembangan kan. So jarak antara 2 titik berturutan ni kita panggil satu panjang gelombang ataupun lambda. Okay, simbol ni adalah lambda. Kita panggil lambda, panjang gelombang. So panjang gelombang adalah jarak antara 2 puncak ataupun 2 lembangan berturutan. Okay, so kalau kita tengok pada graf atau graf lah, bentuk graf bentuk gelombang. So gelombang melintang puncak ke puncak 1 lambda ataupun lembangan ke lembangan 1 lambda. Okay, ataupun kalau kita ada, okay katalah ni kita punya gelombang. Okay. Panjang gelombang boleh juga kita buat daripada sini ke sini. Ni pun 1 lambda juga. Okay, so dia sebenarnya banyak lah. Puncak ke puncak boleh. Lembangan ke lembangan boleh. Sini ke sini boleh. Ataupun awak nak ambil sini ke sini pun boleh. Dia janji sefasa. Dia tak kisah. Okay, tapi paling senang kita ambil puncak-puncak atau lembangan-lembangan lah. Okay, kalau gelombang melintang, membujur. So, 1 lambda ataupun 1 panjang gelombang adalah jarak di antara 2 mampatan ataupun 2 regangan. So, mampatan, so jarak dia adalah lambda. Kalau regangan dan regangan, jarak dia adalah 1 lambda. Okey. So, tanda dan label panjang gelombang. Okey, so panjang gelombang untuk ni tadi daripada sini ke sini. Ataupun sini ke sini. Ataupun sini ke sini. Okay, ada banyak lah. Okay, sini ke sini pun boleh. Tak ada masalah. Kalau ni tadi daripada regangan ke regangan. 1 lambda. Atau daripada regangan ke regangan sini. So tadi mampatan. Okay, sini ke sini juga 1 lambda. Okay. Okay, laju. Okay, ni last lah ni. Okay, laju adalah jarak yang dilalui bahagikan masa. Okay, laju gelombang. Gelombang ni dia punya laju sendirilah. So laju formula dia V sama dengan F lambda. Okay. So F tu adalah frekuensi dan lambda adalah panjang gelombang. Okay. Laju ni memang kita kena kira lah. Laju ni kita tak ada kita tak boleh dapat daripada bentuk gelombang. Macam tempoh semua tadi tu tak boleh. Tapi kita kena kira. Okay. So laju gelombang ialah jarak yang dilalui gelombang per unit masa. Okey, kita tengok ni. Contoh So darjah menunjukkan satu gelombang berambat dalam air laut bermula daripada titik A. Okey, lengkapkan. Nyatakan jarak yang mewakili panjang gelombang. Okey, so kita nak tulis apa? Kita ada A, B, C, D, E, F, G. So panjang gelombang sama dengan A ke E. Okay, kalau kita start daripada A ke E. Okay, A ke E ataupun C ke G. B ke F. B ke F ataupun C ke G. C ke G. Ada lagi tak? Tak ada. Tak ada dah? Tak ada. Tak adalah sebab D. Sebab D tu dia tak ada partner lembangan kan. So tak boleh lah. Okey, nyatakan pasangan-pasangan titik berada pada fasa yang sama. Okey, kita start dengan A dulu. A dengan fasa yang sama.
E. C. C. C, E, G. Kan? Kedudukan yang sama, semua sepasang. Kalau B dengan F. 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 D tak ada partner lah. Okey, nyatakan arah perambatan gelombang air itu. Dari Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. kiri ke kanan. Okey, nombor 2. Hitungkan panjang gelombang. Okey. Okey, soalan nombor 2 ni, bila dia bagi garis macam tu, okey, yang ini garis-garis ni adalah muka gelombang. Okay, yang ni saya tak explain tadi. Jarak antara dua muka gelombang, okey, jarak dua muka gelombang sama dengan 1 lambda. Okey, ataupun sama dengan 1 panjang gelombang. So, kalau dalam nombor 2 ni, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jarak. Okey, 5 panjang gelombang sama dengan 20 cm. So, dia nak hitungkan panjang gelombang. Maksudnya tak 1 je lah. So, 1 panjang gelombang sama dengan 20 bahagi 5 dapat 4 cm. Okey, so ingat ni saya lupa nak explain tadi. Jarak antara dua muka gelombang adalah 1 lambda. Kalau gelombang membulat okey, gelombang bulat macam ni. Ini gelombang bulat, contoh gelombang bulat. So, jarak antara dua garisan ni adalah 1 lambda. Okey? Okey. Tunjukkan sebatang pembaris keluli. Okey, kita gerakkan je. Okey, masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap adalah 8 saat. Dan jarak A ke C adalah 12 cm. Okey, tentukan amplitude. Okey, berapa amplitude? 6. Dapat daripada mana? 12 bahagi 2 kan? Mengenai amplitude daripada sini ke sini. Dia sesaran maksimum. Okey, tempoh. Tempoh tadi adalah masa untuk satu ayunan lengkap. 10 kali bahagi Kenapa 8. tempoh dia? 10 bahagi 10. 8.0 saat. Okey, jawapan? 1.25. Betul ke 10 bagi 8? Bukan 8 bagi 10. 10. 10 ayunan. 10 ayunan 8 saat. 8 bagi 10. 8 bagi 10 kan. 8 bagi 10 dapat berapa? 0.8. 0.8. 0.8 saat. Okey. Frekuensi. Frekuensi bilangan ayunan 1 saat. Ataupun F sama dengan 1 per T. So, kita ada T tadi 0.8. So, 1 bagi 0.8 dapat 1.25. 1.25 Hz. Okey. So, ini cara dia. Okey. Okey, so graf gerakan sesaran masa ni kita tengok sikit ya. Okey. Graf sesaran masa ni dia label je lah. Okey, kita nak tengok daripada graf tu kat mana amplitude, kat mana tempo, mana frekuensi semualah. Okey, so kalau kita contoh ini adalah graf sesaran masa. Okay, so sesaran masa kita tengok part C part C Y dia sesaran, part C X dia adalah masa. So dalam graf sesaran masa, kita boleh dapat yang pertama adalah titik keseimbangan ni dekat tengah lah. Okey. Amplitude kita boleh dapat ketinggian puncak. Puncak atas dengan puncak bawah. Okey, so ini adalah amplitude dia. Dan kita juga boleh dapat tempoh. Okey, tempoh ni kita tak payah kira tapi kita tengok daripada graf iaitu daripada puncak ke puncak. Ataupun lembangan ke lembangan ataupun yang sefasa. Okey. So maksudnya dia kaedah dia sama macam panjang gelombang lah. Tapi kena guna graf sesaran masa. Okey. Graf sesaran masa kita boleh dapat 3 benda ni. Titik keseimbangan, tempoh dan juga
amplitude. So amplitude dekat mana? Ketinggian puncak ataupun ketinggian lembangan. Tempoh dekat mana? Sama dengan jarak antara dua titik sefasa yang berturutan. Okey. Okey, kita tengok ni. Ni apa dia nak buat ni? Oh, dia suruh label je. Okey, tak apa. Okey, so dia bagi amplitude 3, tempoh 0.8. Okey, so amplitude 3, so kita boleh buat ketinggian graf tu puncak dia dekat 3 lah dan negatif 3. And then tempoh 0.8, so maksudnya kita boleh buat macam ni. Okey, kat sini 0.2. Tak boleh conteng. Dia tak bagi saya conteng. Dia nak buat sendiri. Tapi kita buat yang ni lah. Okey, lakukan graf sesaran masa untuk amplitude 5, tempoh 0.4. So, kita buat simple je. Kita buat macam ni. Kita buat macam ni. Okey, amplitude make sure ketinggian sama semualah. Dia kurang lah kan. Okey, so sini 5. Okey, sebab amplitude So sini kita punya amplitude 5. And then kita ada tempoh 0.4. So tempoh tadi antara dua fasa. So kita ambil sini dengan sini 0.4. So situ dengan sini 0.8. Okay, macam itulah. Okay, so sini ke sini adalah satu tempoh. Ataupun boleh juga sini ke sini satu tempoh. Ataupun sini ke sini satu tempoh. Masa dia tetap sama 0.4. Okay. Okay, kalau graf sesaran jarak, giga sesaran jarak, dia punya ni, okay, bukan ni tadi. Okay, ni graf sesaran jarak. Sesaran ni pasti X. Ni sesaran ni pasti X. Dan pasti, sesaran pasti Y. Pasti X dia adalah jarak. Sebentuk dia sama. Kita boleh dapat amplitude, iaitu panjang ataupun ketinggian maksimum ni, dan kita boleh dapat panjang gelombang. Okay, so panjang gelombang macam tadilah, puncak ke puncak, lembangan-lembangan ataupun keseimbangan kan. So titik-titik yang sefasa. Okay, so kalau macam ni amplitude 10, so kita buatlah amplitude 10, panjang gelombang 4. Jadi 10, okay, kita buat macam ni, untunglah. Tak apalah, anggaplah dia sama tinggi. Okay. Dia 10, ni amplitude dia. Dan dia panjang gelombang daripada sini ke sini. So sini 4. Okay. Sini ke sini 4 cm. Okay, ataupun sini ke sini pun 4 cm. Sama juga. Okay, boleh? Boleh. Okay, last. Okay, last. Sebelum kita habis. Okay, so kita ada dua graf. Graf sesaran masa. Yang ni graf sesaran jarak. Okay, nak dapatkan amplitude. Okay, berapa jawapan amplitude dia? 3. Kita tengok ketinggian puncak kan? Okay, sini dia punya amplitude. Jadi amplitude dia 3 cm. Okay, berapa period dia ataupun tempoh dia? Kita tempoh nak tengok graf yang mana? Yang masa. Graf sesaran masa lah. Okay. Dan satu tempoh sama dengan ini. Ataupun sini kan. Okay. So tempoh dia 0.5 saat. Okay, frekuensi. Frekuensi dia tidak boleh dapat dari graf, tapi kita kira lah. Sebab frekuensi tadi F sama dengan 1 per tempoh. So tadi tempoh kita ada 0.5, so 1 bagi 0.5. So jawapan dia adalah 0.2. 0.2 Hz. Okay. Panjang gelombang, wavelength ataupun lambda. Panjang gelombang kita tengok graf sesaran jarak. Sesaran jarak, berapa dia punya panjang gelombang? 16 cm. Okay, kita tengok ni lah. Okay, speed.
Apa formula dia tadi? V sama dengan? Ah, Ingat? Tak ingat dah. Cikgu, frekuensi bukan V 2 sama je. dengan? F lambda. Ya? 1/0.5 berapa? Korang yang kira, saya tak kira. 2. Eh, 1/0.5. 2 kan? Cismo. Okey. Halaju V sama dengan F lambda. Frekuensi darat panjang gelombang. So kita ada frekuensi tadi 2, lambda kita 16. So jawapannya adalah 32. 32. 2 kali 16 berapa? 32. 32 cm lah. Cm S negatif 1. Okey. Boleh? Boleh. Okey, ada apa soalan? Tak ada. Ya. Banyak lagi soalan ni nanti saya bagi. Okey, so kalau tak ada soalan kita berhenti sampai sini dulu. Sekejap. Saya stop recording.